Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Berita Trending 30 Mac 2020 di saluran YouTube Budi Channel. Disampaikan sari Berita Trending 30 Mac 2020. Vivi Yusof dan Alia Zailan mohon maaf setelah dikecam menghina golongan miskin. MA umum undur diri dari kumpulan Search. Ahli kumpulan dedah sebabnya. Pelakon Azhar Azmi putus tunang dengan penerbit filem. Netizen bengang Persatuan Seniman Malaysia demand dana khas bantuan wang RM3,000 untuk artis. Netizen perang selebriti. Warganet dedah bayaran artis Malaysia yang ramai tidak tahu. Vivi Yusof mohon maaf tak berniat untuk memperkecilkan golongan B40. Selepas pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang bantuan pakej prihatin bagi membantu rakyat ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan ini, timbul rungutan dari dua orang usahawan, Vivi Yusof, pengasas Fashion Valley, dan Alia Zailan, pengasas produk Avenis. Dilaporkan kedua-dua mereka telah menulis komen di Instagram mengenai bantuan yang ditawarkan oleh pakej prihatin tampak seperti tidak betul-betul membantu para usahawan di kala krisis PKP. Namun bukan itu yang menjadi para netizen bengang dan marah. Komen Alia Zailan seperti dalam screenshot di bawah ini telah menjadi perbualan hangat netizen. Gara-gara keluhan Alia Zailan di Instagram, usahawan Datin Vivi Yusof pula yang kena kecam teruk. Nama Vivi terus menjadi trending nombor 1 di Twitter selepas membalas komen dari Alia Zailan. Difahamkan Alia Zailan mengeluh bahawa golongan miskin akan jadi kaya ketika penularan wabak COVID-19 dan tiada pekerjaan selepas habisnya wabak itu. Okay, so maksud I itulah poor become richer sekejap saja. Sebab masa ni bantuan diberi oleh kerajaan. Lepas bulan ketiga, manalah kita tahu kan, sampai lama macam tu kita kena kuarantin, dah tak ada kerja. Siapa nak bantu? Masa tu kerajaan dah tak bantu. Perniagaan seperti beliau dan Vivi Yusof sedang berusaha untuk kekal bertahan ketika PKP ini. Hal ini telah didedahkan oleh seorang pengguna Twitter, Nyonya Cyber. Okey, sebelum Budi cerita lebih lanjut, ada yang tertanya-tanya, siapa dia Alia Zailan ni? Tiba-tiba nama dia naik dan disebut-sebut pada hari ini. Kalau nak tahu, dia ni dulu pernah hidup susah, pernah hidup miskin dan menumpang. Nama Alia Zailan ni mungkin tidak segah usahawan tempatan lain, tapi jangan terkejut kalau setahun dua lagi nama Alia ini akan popular sebab dia dikatakan begitu bijak mempromosikan produknya. Alia Zailan berusia 35 tahun, seorang isteri dan ibu kepada 2 orang anak. Keluhan Alia Zailan ini mendapat reaksi dari Vivi dan meninggalkan komen bersetuju dengan apa yang Alia Zailan nyatakan. Vivi percaya kesenangan yang diberikan kerajaan hanya sementara sebelum semua orang kembali merana selepas PKP, baik pemilik syarikat maupun pekerja. Menurutnya, terdapat kenalan mereka yang terpaksa menutup perniagaan sepanjang tempoh PKP ini kerana tidak mampu menampung kos operasi akibat tiada transaksi jualan berlaku. Vivi Yusof pula mengambil pendekatan yang lebih rasional apabila risau sekiranya tempoh PKP ini dilanjutkan, perniagaannya bakal mengalami kerugian serta gagal mengekalkan pekerjanya. Hantaran kedua mereka ini mendapat pelbagai reaksi negatif daripada netizen. Ramai netizen pada hari ini yang mengecam kedua-duanya. Tanpa diduga, perbualan kedua-dua ahli perniagaan ini mendapat perhatian netizen sehingga pelbagai komen negatif dilemparkan kepada mereka berdua. Ramai yang mengecam Vivi sehingga mahu boikot produk kerana mempunyai mentaliti seperti itu. Namun begitu, Vivi telah mengeluarkan kenyataan maaf dan memberi penerangan di Instagramnya berkenaan apa yang sebenarnya berlaku. Terdapat juga netizen yang setuju dengan pendapat Vivi Yusof, namun begitu marah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Alia Zailan. Sememangnya agak memeritkan kepada pemilik perniagaan seluruh negara ketika PKP ini dilaksanakan. Mereka terpaksa menutup perniagaan bagi membantu memutuskan rantaian wabak COVID-19. Namun sumber rezeki mereka juga turut terputus. Tiada transaksi jualan berlaku, maka terdapat kemungkinan bahawa
bahawa akan ada yang menutup kedai serta tidak mampu membayar gaji pekerja. Kami di Bunyi Channel mengharapkan semoga isu ini tidak dipanjangkan kerana banyak lagi hal lain ataupun isu semasa yang perlu difikirkan oleh rakyat Malaysia pada masa ini. So, jangan spread hate, spread love please. Thank you so much. Stay at home, okay? Jangan marah-marah, okay? I'm so sorry. Amy Search umum undur diri dari kumpulan Search. Sesungguhnya tiada yang kekal di dunia ini. Begitu juga dengan lumrah dalam industri hiburan di mana ahli sesebuah kumpulan atau band muzik akan mengambil keputusan untuk berpecah dan membawa diri di kemudian hari. Semalam kita dikejutkan dengan pengumuman oleh penyanyi rock legenda tanah air Amy Search atau nama sebenarnya Suhaimi Abdul Rahman tampil memberitahu dirinya keluar dari kumpulan Search. Ramai peminat terkejut dengan berita ini sekaligus menghuraikan setiap persoalan yang timbul mengenai hubungan Amy Search dengan anggota Search yang lain iaitu Kid, Nordin dan juga Nasir. Amy berkata keputusan meninggalkan Search sudah lama difikirkan cuma baru dapat ditunaikan. Kata Amy, niatnya untuk mengundur diri dari kumpulan Search bertujuan untuk memberi kebebasan kepada ahli kumpulan Search bagi mengorak langkah ke hadapan tanpa terikat dengan dirinya. Malah Amy Search juga mengakui faktor umur salah satu sebab dirinya keluar dan vokal yang dimiliki sekarang tidak sama seperti dulu. Ini bukan kali pertama Amy mengundurkan diri daripada Search. Penyanyi berasal dari Johor ini pernah meninggalkan kumpulan yang mencetuskan fenomena dengan lagu Fantasia Bulan Madu itu pada tahun 1994 bagi memulakan karier solonya. Ahli kumpulan Search, Nasir, tidak terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh penyanyi utama kumpulan itu kerana sudah menjangkakan perkara seperti ini akan berlaku. Malah ahli Search yang lain juga menerima dengan hati yang terbuka dan tidak mempunyai perancangan untuk memujuk semula Amy Search kembali kerana ini kali kedua dia mengundurkan diri selepas tahun 1997 dahulu. Dalam pada itu, Nasir memuji Awi yang memberi sepenuh komitmennya bersama Search setiap kali Amy tidak bersama mereka. Pelakon Azhar Azmi putus tunang, bekas tunang buka mulut. Ini dia satu hal lagi. Tiada angin, tiada ribut. Penerbit filem Hafiz Rozlan mengaku ikatan pertunangannya dengan pelakon Azhar Azmi sudah putus sejak 10 Februari lalu. Hafiz bagaimanapun enggan memperincikan punca keretakan hubungan antara mereka dan mendoakan yang terbaik buat pelakon pujaan hati kanda itu. Ya, kami sudah putus tunang. Keputusan itu berpunca daripada beberapa perkara yang saya rasa tidak patut untuk didedahkan buat masa sekarang. Saya anggap jodoh kami tertulis sampai di situ sahaja. Doakan yang baik-baik ya untuk kami berdua dan saya doakan yang terbaik untuk Azhar juga. Terdahulu status pertunangan mereka menjadi tanda tanya apabila masing-masing sudah tidak berkongsi gambar bersama di laman sosial. Azhar Azmi dan Hafiz bertunang pada 1 Disember tahun lalu dengan disaksikan oleh ahli keluarga terdekat dan kenalan rapat sahaja. Pasangan itu merancang bertunang selama setahun dan majlis pernikahan dijangka berlangsung pada hujung tahun ini. Hafiz memberitahu dirinya dan pelakon Maaf Tak Indah itu sudah tidak lagi saling berhubung satu sama lain. Hafiz yang juga merupakan seorang bapa tunggal mengakui sudah bercerai dengan bekas isterinya sejak beberapa tahun lalu. Sebelum ini, beliau menepis dakwaan pihak tertentu yang kononnya Azhar Azmi menjadi punca perceraian mereka. Netizen bengang Persatuan Seniman Malaysia demand dana khas bantuan wang RM3,000 untuk artis. Sejak minggu lalu, hangat dan kecoh diperkatakan apabila ada beberapa artis menyuarakan pendapat mereka bahawa golongan penggiat seni juga perlu mendapat bantuan khusus daripada kerajaan kerana periuk nasi mereka terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Susulan itu, baru-baru ini Persatuan Seniman Malaysia ataupun Seniman telah menyenaraikan beberapa bantuan secara one-off yang ingin diminta daripada pihak kerajaan buat penggiat-penggiat seni. Terbaru, Presiden Persatuan Seniman Malaysia Z. Zaidi mengemukakan
menyertakan beberapa cadangan bantuan yang perlu dipertingkatkan oleh kerajaan, termasuklah bantuan khas untuk diberikan kepada penggiat-penggiat seni. Menerusi cadangan itu, seniman meminta pelbagai dana dan bantuan bernilai sehingga RM3,000. Malah, bagi penggiat seni yang tiada KWSP, dicadangkan untuk mendapat RM1,000 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Masa time ni lah, patutnya seniman kena bantulah ahli-ahli melalui yuran. Yang yuran ahli bagi, you kena bagilah yuran tu balik kepada ahli itu. Dalam keadaan sekarang, saya kata, yuran tahunan RM50 je setahun, dengan daripada RM50 tu dah pergi ke insurans, dan dia mengharapkan kita gunakan duit yuran tu untuk bantu kita, bantu diorang ni. Saya rasa dia tak relevan. Sebab apa, perbelanjaan kita pun belum tentu yuran tu boleh cover. Perkara itu ternyata mengejutkan netizen dan orang ramai yang menyifatkan permintaan itu sangat tidak masuk akal. Malah ada yang mengatakan bantuan yang diminta seperti melebih-lebih itu mengalahkan mereka yang bertugas di barisan hadapan ataupun frontliner. Kata netizen lagi, apa pengorbanan yang dibuat? Apa pengorbanan yang dilakukan oleh para artis sehingga perlu meminta bermacam-macam dana khas, sedangkan pegawai perubatan yang kini bertungkus lumus serta mempertaruhkan nyawa untuk COVID-19 tiada langsung meminta apa-apa. Tidak kurang juga ada yang membandingkan artis Malaysia dengan artis luar negara, contohnya artis daripada Korea, yang tidak langsung meminta, sebaliknya memberikan ataupun menghulurkan bantuan buat rakyat mereka yang lebih memerlukan. Untuk kita bagi maklumat supaya diorang tak terlepas pandang ataupun terlepas maklumat-maklumat untuk bantuan-bantuan tertentu untuk anak-anak seni ni, untuk penggiat seni ni. Jadi tadi pun penjelasan dah diberikan mengenai bantuan Prihatin Nasional terhadap anak-anak seni. Netizen perang selebriti, warganet dedah bayaran artis Malaysia yang ramai tidak tahu. Selepas pengumuman pakej ransangan ekonomi prihatin oleh Perdana Menteri, ramai pihak menarik nafas lega dengan bantuan daripada kerajaan. Namun, tak lama lepas tu, ada beberapa selebriti mula bersuara, mula mengeluarkan pendapat mereka yang sepatutnya mereka turut mendapat inisiatif daripada pakej tersebut. Ini kerana mereka telah banyak berjasa kepada negara. Bagaimanapun, netizen melihat tindakan tersebut sebagai sebagai benda yang keterlaluan kerana pendapatan mereka sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan golongan lain yang lebih susah, lebih memerlukan. Jadi, bermula daripada kes itu, pelbagai penyelidikan dilakukan oleh warganet sehingga keluarlah senarai jumlah bayaran dan pendapatan diperolehi oleh golongan artis dan influencer seperti yang dikongsikan di Twitter ini. Bagaimanapun, kami di sini tak dapat pastikan kesahihan tentang senarai jumlah bayaran dan juga pendapatan selebriti ini. Cuma bila ada perkongsian sebegini, ia membuatkan netizen kecewa dengan permintaan sesetengah artis terhadap pakej ransangan ekonomi tersebut. Okey guys, nampaknya sekian saja dulu berita artis, berita viral dan juga berita yang trending untuk hari ini. Kita jumpa di Buletin Artis esok pula ya. Jangan lupa untuk sentiasa jaga diri dan ingat, jangan keluar rumah. Alright, duduk rumah, stay safe. Okay, dan jangan lupa like dan share, komen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel kerana subscribe itu gratis. Assalamualaikum, bye bye. Maksud Alia ada poor become richer tu ya. Sekarang ni you all dapat duit daripada kerajaan. Alhamdulillah, syukur. Alia tak jealous pun, tak jealous, okay. Bagus sangat you all dapat duit tu, okay. And Alia tak ada pun nak minta kerajaan extra ke apa ke. Ini I bercakap untuk orang lain yang buat bisnes, okay. Contoh, sebagai contoh, katalah ada satu ibu tunggal. Okay, ada satu ibu tunggal. Dia buat bisnes. Tak semua orang buat bisnes dah berjaya you all. Tak semua orang buat bisnes dah macam-macam duit dah jadi. Ada yang buat bisnes tapi tak laku, tak jadi. Dia orang still mencuba, okay. Dan sekarang ni bisnes yang baru nak naik, baru buat. Lepas tu ada staff, okay. And tak mampu nak bayar. Ada yang cakap, Alia, you ada tak kerja kosong? I nak kerja sebab husband I ni gaji dia bos bayar setengah bulan punya gaji je. Bayangkan kalau husband dia punya gaji 2,000, bos bayar setengah bulan dapat 1,000 je. Kalau itu baru bulan pertama. Kalau bulan kedua, bos kata, oh, I tak mampu nak bayar gaji you bulan ni. So, 1 bulan dia tak ada gaji. Bulan kedua. Bulan ketiga, company dah tak ada duit. Dia tutup lingkup. And then husband dia terus tak ada duit.
tak ada, family tu terus tak ada duit. Okay, so maksud I itulah poor become richer sekejap saja. Sebab masa ni bantuan diberi oleh kerajaan. Lepas bulan ketiga, manalah kita tahu kan, sampai lama macam tu kita kena kuarantin, dah tak ada kerja. Siapa nak bantu? Masa tu kerajaan dah tak bantu. Okay, so it's not like good for you guys to say pada muka biar bankrupt. Company tak pandai nak buat duit, nak simpan duit, tak semua. Company dah buat berjuta-juta, dah pandai simpan, tak semua sayangku. Ada yang baru je naik. Alhamdulillah, business I tak affected sebab I buat online business. Okay, so pada sampai cakap macam tu, faham lah. So kalau orang yang ibu tunggal ni, dia terpaksa tutup bisnes dia, dia ada pekerja, katalah 100 orang pekerja dia. Bila dia tutup, at least dia ada some saving untuk dia dengan anak dia. Kalau dia tak ada saving, takkan dia nak cakap, I nak pinjam husband you boleh tak? Pinjam husband you sebab I tak ada husband nak bayarkan hutang I ni. Kan I buat lawak I buat lawak. Janganlah anggap macam I cakap pasal TV dengan iPhone tu I'm so sorry I melawak, I memang suka lawak. So bila orang tak ada duit, bos tak ada duit, ada yang kata pada muka. Tapi staff dia 200 orang, siapa nak bayar gaji lepas kerajaan tak bantu nanti? Kita ni sebagai founder, sebagai majikan sedih juga. Dulu dia ni yang tolong aku. Ada tu, kalau yang company terpaksa tutup, ada tu staff yang pertama sekali, dengan dia naik daripada susah, tiba-tiba kena tutup company. Sedih tau. Orang yang bersama dengan kita daripada awal sekarang kena buang kerja sebab kita tak mampu nak bayar duit. Okay, ada yang overhead sampai 1 juta, 2 juta sebulan. Kalau benda ni berlarutan sampai 3 bulan, you all faham tak? Takkan dia nak menghadap hutang 10 juta, nak pinjam kat government sebab nak bayar gaji 10 juta. Tak semua company suka. Okay, so itu maksud Alia. Alia tak nak lepas ni company dah tak ada nak buat duit, banyak orang yang jobless after that. Bukan bermaksud Alia benci. Tak ada, Alia tak pernah benci siapa-siapa. I'm trying to help you guys. Okay, Alhamdulillah business Alia tak ada masalah sebab kami buat online business. And I'm so sorry kepada siapa-siapa yang cakap business Alia ni produk timbang kilo apa semua. No, kalau ada dealer Alia yang nak saman you all, diorang boleh saman tau, sebab mengganggu, menjatuhkan business diorang. Okay, diorang boleh tunjuk benda tu dekat mahkamah, and benda tu akan buat you all kena saman sebab kita ada bukti barang kita adalah KKM approved and halal certified by JAKIM, and ada setengah produk kami adalah daripada Jepun, made in Japan, bukan produk timbang kilo. Okay, so jangan spread hate, spread love please. Thank you so much. Stay at home. Okay, jangan marah-marah. Okay, I'm so sorry.